Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika adalah bapa-bapa kalian dan anak-anak kalian serta saudara mara kalian, isteri-isteri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta-harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian takut kerugian dan rumah-rumah kediaman yang kalian gemar dan suka padanya, itu lebih kalian cinta berbanding daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad bersungguh-sungguh di jalannya Allah, maka nantikanlah amaran daripada Allah sehingga Allah mendatangkan dengan seksaannya, dan Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk ke atas orang-orang yang fasik, yang tidak mentaati perintah Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia atau umur atau peluang untuk kita bernafas dan kita hidup di hari Jumaat, hari yang mana sebagai perayaan mingguan bagi kita umat Islam, yang mana setiap hari Jumaat ni dilatih kepada kita orang Islam, khususnya laki-laki, untuk hadir beramai-ramai pada siang hari pada hari Jumaat, iaitu untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Yang mana satu daripada nama kiamatnya ialah Yaumul Jam'i, hari berhimpun. Dan hari Jumaat ni pun dinamakan Jumaat kerana hari berhimpun. Hari yang mana kita semua ni berhimpun di siang hari sebagai latihan mingguan, dengan berhimpun akhirat lah. Bila ditiup sangkakala yang kedua, kita bangkit dengan seretak daripada kubur masing-masing untuk dihimpun di pada mahsyar dan menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dihisab, dihitung amal kita, yang mana dapat rahmat Allah Ta'ala maka masuklah syurga, yang mana Allah Ta'ala nak menegakkan keadilannya, tidak diampun dosa, ataupun mereka-mereka yang kafir maka disumbak, dihumbai di dalam api neraka. Maka kerana tu tiap-tiap hari mingguan ni kita dilatih, dilatih oleh Allah Ta'ala, oleh syariat kita agama Islam ni, untuk menghadapi hari yang huru-hara tersebut, yang mana huru-haranya hari tersebut sehingga makhluk Allah yang paling besar, iaitu Arsyur Rahman,
yang selama ni memikul arsyur rahman tu 4 malaikat. Tapi bila berlaku kiamat, wa yahmilul arsya rabbika fawqahum yawma idzin zamaniyah, pada hari tersebut tu, oleh kerana huru-haranya kiamat, maka arasy pun bergoncang dan malaikat yang memikul arasy ditambah lagi 4 jadi 8 kerana gerungnya dengan hari kiamat. Hanya kita manusia saja yang tidak berasa gerung, tidak berasa gerung kerana kita tidak tahu hakikat. Nabi SAW bila tengok sahabat duk suka kikik-kikik, Nabi kata, lau ta'lamu ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, pasti kalian tu sedikit ketawa dan banyak menangis. Tapi oleh kerana kita kurang tahu, hanya semata-mata ilmu yakin, tahu dengan semata-mata ilmu saja, tidak naik ke tahap ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Maka kerana tu kita tu masih belum betul-betul bulat untuk buat persiapan pada hari yang huru-hara tersebut. Mujulah ada hari Jumaat, maka kita orang biasa hadir ke Jumaat ni mudah-mudahan tidak terkejut bila ditiup sangkakala yang kedua. Orang-orang yang tak biasa mari Jumaat dan tak biasa sebut nama Tuhan bila bangun daripada tidur, bila dibangkit daripada kubur masing-masing tiup sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala hikayat dah perkataan mereka. Tu qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, kata puak-puak syaqawah, puak-puak celaka, man ba'athana, siapakah yang membangkitkan kami, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami. Ini soalan yang ditanya ni sebagai bukti kata bahawasanya dia tidak kenal siapa yang membangkit, siapa yang menghidup, siapa yang memati. Bagi kita orang mukmin, setiap pagi kita bangun tu pasti kita terucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji hak-Mu belaka ya Tuhan. Mu ni yang telah menghidupkan kami kemudian daripada mati kami. Ini tidur tu dikatakan mati sekejap. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang memegang, yang menjaga roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Wallati lam tamut, dan roh orang yang belum mati lagi, fi manamiha, di dalam tidur mereka. Di dalam tidurnya kita tu Allah lah yang memeliharakan roh kita, sehingga bila sampai satu saatnya masuk balik roh sedar, maka kita pun bangun kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji itu hak-Mu belaka ya Tuhan, Mu lah yang telah menghidupkan aku setelah mana aku mati sekejap, dan kepadamu juga aku akan kembali. Jadi orang yang biasa duk ucap lagu tu, maka bila dia bangkit daripada kubur ditiup sangkakala yang kedua, dia tak akan kata ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kita ni, siapakah yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita. Dia tak akan kata, kerana dia sudah kenal siapa yang menghidup, yang memati, siapa yang menggerak, yang mendiam, siapa yang menjadi yang memberi rezeki, yang sehat, yang menyakitkan. Itu tidak ada lainnya selain daripada Allah, itu tidak ada. Sebagaimana kata Imam Ahmad, dia kata dalam kitab Matan Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Dardiri
Imam Ahmad Ad-Dardiri, satu orang daripada Syekh Al-Azhar Asy-Syarif. Ya tawal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan, perbuatan yang memberi bekas, perbuatan yang memberi kesan pada manfaat dan mudarat, pada menghidup dan memati, memberi dan meneguh, mengangkat dan menjatuh, memulia dan menghina, mensehat, mensakit, apa sahaja perbuatan yang memberi bekas itu, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa, tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala, hanya untuk Allah Ta'ala saja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Itu. Jadi maka kerana itu ibadat yang kita jalani ni bukan semata-mata keterpaksaan, tetapi nak menambahkan ma'rifah, nak menambahkan iman, nak menambahkan halawahnya, kemanisannya iman tersebut, supaya apa yang kita tasdik di dalam hati kita, apa yang kita iza'an wal qabul fi qalbina, apa yang kita setuju dan terima dalam hati kita dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan di tahap ilmu yakin semata-mata, bahkan naik kepada ainul yakin, hakul yakin dan kamalul yakin, yang mana sekalian martabat keyakinan itu tidak lagi bermanfaat apabila kita tu mati. Karena mati itu sendiri itu yakin. Karena itu Tuhan kata dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendak ibadatlah kalian kepada Allah sehingga kalian didatangi yakin. Apa didatangi yakin? Yakni didatangi kematian. Gitu. Maka bila mati, martabat keyakinan yang kita sebut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dan kamalul yakin, la faidatalah, tak ada faedah dah tiba tu. Sebagaimana Tuhan sebut dalam surah apa? Dalam surah lazim tu kita dah baca semua tu lah. Tuhan kata mana? Tuhan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dah baca semua surah lazim tu. Sehingga apa? Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang at-takatsuru fid dunya, berebut-rebut, berlomba-lomba pada dunia. Alhaakumut takatsur, celakalah orang yang takatsur. Takasur ni artinya berlomba-lomba untuk kemewahan dunia. Kerana dunia tu memanglah tempat orang berlomba. Tu innamad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takasur. Itu. Hanya sebenarnya dunia tu ialah permainan, la'ibun wa lahwun yang melalaikan, wa zinatun wa tafakhurun bainahum, perhiasan dan saling membanggakan di antara satu sama lain. Oh ni bangga dengan kereta ya hak mahal, hak ni mahal lagi pada dia. Oh ni rumah besar lagi pada dia, oh ni mahal lagi pada dia. Itu. Wa takasur, dan saling berlomba-lomba, itulah dunia. Maka Tuhan kata alhaakumut takasur, celakalah orang yang berlomba-lomba pada dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Itu. Artinya ubat untuk mematikan rasa geram, rasa sedap berlomba pada nak memewahkan pada dunia ni, ialah banyak-banyak kita pergi ziarah kubur. Macam kita duduk di bandar ni, payahlah sikit nak jumpa kubur. Sana bangun ni, sini bangun ni, depan bangun ni, belakang pun bangun ni, sana rumah ni, rumah besar-besar semua. Jadi terlupa ke kubur. Kubur ada kecil je.
Nah, padahal rumah yang sebenar-benar masa depan kitanya ialah kubur. Itu rumah masa depan kita. Tapi oleh kerana orang ni pakak duk lomba pada dunia, akhirnya lupa rumah masa depan yang sebenar, iaitu kubur. Maka berlomba sehabis-habis berlomba. Tuhan kata alhaakumut takatsur, celakalah orang yang berlomba-lomba memewahkan pada dunianya hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur. Kemudian Tuhan kata kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Sebenar Tuhan kata kalla saufa ta'lamun, sebenar selagi akan mereka manusia kalian tu mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, sebenar Tuhan kata pasti kalian semua akan mengetahui. Tahu tu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil nar. Kemudian pada hari akhirat kelak disoal, dipertanggungjawabkan daripada bagai-bagai nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka ketika itu ilmul yakin ke, ainul yakin ke, hakul yakin ke, kamalul yakin, la faidatalah, tidak ada faedah lagi. Tak ada faedah lah. Baru nak yakin di akhirat tak ada faedah dah. Maka keyakinan yang berfaedah ni ketika kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala masih hidup di dunia. Maka di dunia ni lah kita kena berusaha, bermujahadah supaya yakin kita tu tidak di bawah senantiasa ilmu yakin, bahkan naik hingga ke ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Gitu. Maka sebab tu ayat yang saya baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat. Dan ayat ni sababun nuzulul ayatnya ialah diturunkan, sebab ayat ni diturunkan kerana ada di kalangan orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih was-was nak berhijrah ke Yathrib, nak berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena di Mekah ni tanah air. Bila sebut kata tanah air ni kan, Ummus Syafi, Ummus Saqilah, ibu pertiwi yang berat tanggungannya. Karena tempat tumpah darah kita. Bila tempat tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat kita mempunyai ramai sahabat, teman dan sebagainya, tempat kita mencari rezeki dan sebagainya. Bagaimana nak tinggal, nak pergi ke negeri orang? Maka tu ayat yang berbaca di awal tadi, Tuhan suruh Nabi kita kata, Qul, katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata royak, pesan, ceramah, kempen. Kata mana? In kana aba'ukum wa abna'ukum, jika adalah bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan adik-beradik kalian, wa azwajukum dan isteri-isteri kalian, kekasih-kekasih kalian, wa ashiratukum dan kekerabatan, kekeluargaan kalian, pok saudara, sepupu, sepapak, adik-beradik, kaum kerabat, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usaha cari hijau pagi petang siang malam, tak cerah lagi tanah tu dah pergi hijau, gelap gelemak dah langit, baru balik rumah cari harta ke sana ke sini. Wa tijaratun, dan bisnes perniagaan, takhshawna kasadaha, yang kalian takut muflis, takut rugi. Orang bisnes kan, gapo hak paling dia takut? Rugi tu dia paling takut sekali. Sebab tu orang hak paling besar sekali takut kerugian.
Tak berjaya semua bisnes dia. Takut semua. Orang yang boleh berjaya ni apabila dia buang sikit perasaan takut pada rugi. Cuba tengok orang Cina kali yang menego kan. Dia berani waktu ambil modal besar-besar. Walaupun berapa kali rugi, dia berani. Dia berani ambil resiko. Macam kita Melayu ni takut sikit. Waktu ambil 10 hiyam modal. Jual nasi lemak elok pagi sikit-sikit itu jelah. Apa nak kaya bila? Sebab kita takut rugi. Sebab tu dia kata wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan bisnes perniagaan yang kalian takut kerugian. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah banglo, perumahan-perumahan yang engkau gemar, yang engkau suka, rumah-rumah mewah. Ahabba ilaikum, terlebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cinta daripada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jihad di jalannya Allah. Karena orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang kamil imannya, pasti tiga perkara ni dia paling cintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin yang sempurna imannya tu sangat dahsyat cinta dia dengan Allah. Pasti. Pasti iman yang kamil, mukmin yang imannya kamil. Kita ni mukmin juga, tapi iman kita tu ialah terutamanya hamba lah. Iman hamba ni, iman saya ni, iman yang nakis, yang kurang. Pasal kita ni nak cinta pada Allah tu dengan cinta yang amah saja. Mahabbah yang amah, mahabbah yang umum, yang wajib. Kalau orang tanya mu cinta tak pada Allah, wajib jawab cinta pada Allah. Jawab tak cinta pada Allah, agak kafir lalu lah. Kafir dengan qaul, dengan lidah. Saya tak cinta ke Allah, dosa dulu. Bahkan benci, kafir lalu. Benci pada Allah, kafir. Wajib jawab cinta pada Allah. Ya, saya cinta pada Allah. Tapi cinta tu cinta yang aman. Pasal apa cinta yang umum? Kerana makrifat kita pada Allah pun makrifat yang amah. Bila kenal Allah secara umum, maka cinta pun secara umum. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti nombor satu sekali. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim. Bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aula bil mu'minina bi anfusihim, lebih utama dengan orang mukmin berbanding diri-diri mereka itu. Itu Sayyidina Umar pernah mengungkap rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ungkapannya dikritik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau ni uhibbu ilayya min kulli syai'in illa an-nafs allati baina jambayya atau kama. Engkau ni yang aku cintai lebih daripada tiap-tiap sesuatu yang lain selain daripada diriku sendiri. Dia nama kata. Nama kata, ya Rasulullah, anta ahabba, aku ni, engkau ni, anta uhibbu ilaika min kulli syai'in, aku cinta pada engkau lebih daripada tiap-tiap sesuatu, illa nafsil lati baina jambayya, melainkan diriku sendiri, kata Sunnah. Aku lebih cinta diriku sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Umar, Sayyidina Umar, la takunu mu'minan, engkau tidak benar-benar sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsil lati baina jambaika, melainkan aku ni engkau cintai lebih daripada diri engkau sendiri. Tengok,
Baru Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah kalau gitu mulah nombor 1, aku nombor 2. Baru Rasulullah kata, al-ana ya Umar tamma imanuka au kamula imanuka. Sekarang wahai Sayyidina Umar, baru sempurna iman engkau. Tengok. Maka karena itu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang daripada kamu, tidak benar-benar iman yang kamil, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, ibu bapaknya, anak-anaknya dan sekalian manusia di atas muka bumi. Sedangkan kita punya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya cinta yang umum juga, mahabbah yang ammah, mahabbah yang umum. Kenapa? Karena ma'rifah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mahabbah, ma'rifah yang ammah. Kenal kita kepada Nabi juga kenal yang umum. Maka karena itulah cinta kita kepada Nabi pun cinta yang umum. Maka lagu mana kita nak naik, nak cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang khusus, mahabbah yang khassah, tidak lain tidak bukan mesti ma'rifah kita juga ma'rifah yang khassah. Kerana apa? Lianna, kerana bahawasanya ziyadatul ma'rifati, bertambahnya mengenal itu, tadullu ala ziyadatil mahabbati, itu menunjuk di atas bertambahnya cinta kepada sesuatu yang dikenal. Maka nak ma'rifah yang khassah, mahabbah yang khassah, cinta yang khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah ma'rifahnya khusus gitu. Makrifah yang khusus ni tak memada dengan ilmu fardu ain tu. Ilmu fardu ain tu kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid itulah, makrifah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya, sifat-sifat para nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian para nabi, para rasul yang dikhabarkan dalam Quran 25 orang. Ulul azmi minar rusulnya berapa orang? Siapakah yang paling afdalul makhluk alal itlaq, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak fardu ain tu. Jadi kalau hak fardu ain pun tak lepas, itu berat jangankan fardu kifayah, yang fardu ain pun ramai orang tak lepas. Ramai orang menganggap Nabi Muhammad ni super postman ya. Mai atas surat balik, tak ada apa-apa lagi perkaitan kita dengan dia. La haula wala quwwata illa billah. Jangan cakap lagi tu. Dalam ayat kata, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau mereka itu umat engkau Nabi Muhammad buat zalim, buat maksiat, menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat pada Allah, lalu mereka mendatangi engkau, ayat ni tidak dinasakh pada tilawah dan pada hukum. Kenapa Nabi kata al-anbiya hayyun fi kuburihim? Para nabi itu hidup mereka di dalam kuburnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam kepada aku, pasti Allah mengembalikan ruhku supaya aku dapat jawab salam tiap-tiap salam umat aku. Itu. Jadi kita tak payah duk tanya lah macam mana Nabi nak jawab salam, ramai ke hok beri salam. Itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh tu alamul amrillah, alam rahasia Allah.
Yang wajib kita yakin setiap kali kita beri salam pada Nabi, terutama dalam sembahyang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok. Pakai dengan dhamir mukhatab tu. Harah nidak pula. Okey gitu. Nah, salam sejahtera ke atas engkau. Boleh ke kalau kata engkau tu tak ada duduk depan? Orang kirim salam pada kita, kita jawab macam mana? Alaika wa alaihis salam. Sebab orang yang kirim salam tu tak ada depan kita. Atas engkau yang membawa salam dan dia yang mengirim salam tu dibalas kembali salamnya. Alaika wa alaihis salam. Dengan dhamir ghaib. Tapi beri salam kepada Nabi diajar dalam sembahyang setiap kali kita sembahyang. Tidak kata assalamu alaihi, assalamu alaika, sejahtera ke atas engkau. Engkau mana ada Nabi duduk depan? Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seru pula wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni orang duk marah seru ke Nabi. Nah, Allah Rabbi. Kalau dah jahil yang cakap agak nampak selalu adalah bodohnya. Nah, jangan seru Nabi, ya Rasulullah. Jangan seru, syirik dia ya. Syirik. Nah, isma' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Jangan syirik. Ya faham dah apa makna syirik? Cuba buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis tentang syafaatul uzma. Bagaimana lafaz yang diucap oleh manusia bila jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain semua kata nafsi, nafsi. Masing-masing tak berani. Nabi Muhammad seorang aja hak tidak jawab seperti Nabi lain. Ketika tu manusia ucap macam mana? Ucapannya isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah. Syirik lah. Syirik ini kalau kita ikut ada zat selain zat Allah sama seperti zat Allah. Ada di zat selain daripada zat Allah sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Dan ada pada selain daripada Allah satu perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi manfaat dan mudaratnya, memberi bekahnya. Itu. Ada yang kata kalau Nabi hidup bolehlah ya Rasulullah. Dan Rasulullah tak ada, dah kita tak bolehlah. Dia tak boleh tolong dah kita, dia tak ada. La haula wala quwwata. Rasulullah hidup ke Rasulullah wafat ke sama saja tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Karena Rasulullah tu bukan Tuhan. Rasulullah tu makhluk Tuhan. Ya. Jadi kalau ingat Rasulullah hidup barulah boleh minta tolong Rasulullah. Sebab Rasulullah hidup dia boleh beri manfaat dan mudarat. Tu syirik. Rasulullah hidup ke Rasulullah wafat sama saja tak boleh beri manfaat dan mudarat. Hanya kita minta syafaat. Itu syafaat tu apa maksud? Ini orang tak faham syafaat dia cakap gitu. Syafaat tu artinya talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Minta kebaikan daripada yang lain untuk orang lain. Itu mana syafaat. Mana kita kata ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasulullah syafaatkan kami ya Rasulullah. Apa makna? Ya Rasulullah mintakan kebaikan daripada Allah untuk kami. Itu betul tu. Kalau minta syafaat dengan Allah bermakna ada Tuhan lain daripada Allah. Gitu. Ya Allah syafaatkan kami ya Allah. Apa maksud? Ya Allah mintakan kebaikan daripada siapa pula ada? Boleh beri kebaikan? Ada? Tak ada. Hanya Allah yang boleh beri kebaikan. Maka sebab tu kita minta syafaat tu dengan Rasulullah. Isma' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami wahai Rasulullah. Apa arti? Ya Rasulullah mintakan kebaikan daripada Allah untuk kami. Karena Allah sahaja yang mampu beri kebaikan. Itu. Jadi banyak orang yang tak lepas kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diharapnya bulan-bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita menambahkan orang panggil makrifat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertambah mahabbah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada selain daripada Allah dan Rasulullah kita lebih cintai, bermakna Tuhan kata fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maka tunggulah ancaman Allah sehingga Allah mendatangkan azabnya.
wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang khuruju an taatillah, meninggalkan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar secara ringkas pada siang ini dapat manfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri yang bercakap, dan bagi mustami'in hadirin yang hadir dan mendengar. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Mengundang Kemurkaan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bunuh diri atau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai qatlun nafs adalah satu tindakan mengakhiri hidup dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sebarang alat pun. Antara kaedah yang digunakan untuk membunuh diri adalah menggantung diri, sesak nafas, meracun diri sendiri, melemaskan diri, terjun dari tempat tinggi atau menggunakan bahan mudah terbakar dan membakar diri. Membunuh diri merupakan tindakan yang ditegah dalam ajaran Islam dan perbuatannya mengundang kemurkaan Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi, dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan kepada ayat tersebut, nyawa adalah milik Allah. Dialah yang menghidup dan mematikan seseorang. Manusia tidak layak dan tidak mempunyai hak untuk menentukan hidup matinya dengan cara membunuh diri sendiri. Mengikut laporan PDRM pada 1 Julai 2021, sebanyak 609 kes dilaporkan pada tahun 2019 dan meningkat kepada 631 kepada tahun 2020. Manakala untuk tempoh Januari hingga Mei 2021 sahaja, sebanyak 468 kes telah direkodkan daripada 1708 kes bunuh diri untuk tahun 2019 hingga 2021. Sebanyak 872 kes melibatkan mangsa berumur 15 hingga 18 tahun dan 668 kes melibatkan mangsa berumur 19 tahun hingga 40 tahun. Menurut laporan PDRM, 3 punca utama kes bunuh diri adalah disebabkan masalah keluarga, tekanan perasaan dan kewangan. Ini semua menggambarkan kerapuhan iman dan kurangnya penghayatan keagamaan sehingga sanggup mengambil tindakan membunuh diri akibat tekanan hidup yang dialami. Muslimin sekalian, kenapakah perkara ini boleh terjadi sedangkan kita umat yang mengaku beriman dan percaya kepada perkara-perkara baik? Pelbagai sebab boleh menjadi faktor timbulnya keinginan seperti ini. Antaranya, yang pertama, masalah kesihatan mental. Hampir kebanyakan mereka yang melakukan perbuatan bunuh diri memiliki masalah kesihatan mental yang serius seperti depresi, gangguan bipolar atau skizofrenia yang mendorong dan berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Lebih-lebih lagi mereka yang menghadap masalah kesihatan mental dan tidak dapat bantuan dan akses rawatan kesihatan mental untuk mengawal penyakit tersebut. Mereka yang berjuang dengan masalah penyakit mental perlu mencari bantuan melalui kaunselor, terapi, ubat-ubatan serta sokongan keluarga dan masyarakat agar isu ini dapat dibendung. Yang kedua, stres dan tekanan. Beban emosional atau stres yang luar biasa seperti masalah kewangan, tekanan kerja, konflik rumah tangga, krisis pribadi, merasakan keseorangan dan kesepian dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri dengan mengambil jalan mudah tanpa memikirkan kesan tindakan dan perbuatan tersebut. Yang ketiga, akses kepada alat bunuh diri. Ketersediaan alat bunuh diri yang berada di persekitaran kita seperti senjata api, alat dan senjata tajam atau ubat-ubatan dapat meningkatkan risiko keinginan bunuh diri. Individu yang mengalami tekanan akibat masalah yang timbul mungkin merasakan tiada sesiapa yang peduli dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian,
Situasi yang berlaku hari ini perlu ditangani dengan bijak kerana terdapat pertambahan kes pada saban tahun. Sebagai Muslim, kita perlu berfikir bagaimana perbuatan ini dapat dikekang agar tidak menjadi barah dalam masyarakat. Dalam hal ini, bagi orang yang beriman perlu berasa cemas dan takut dengan ancaman dosa membunuh diri yang kekal selamanya berada di neraka Jahannam. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa terjun dari atas gunung sehingga dia mati, maka kelak dia akan terjun dari tempat tinggi di neraka Jahannam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kepada hadis Nabi tersebut, bunuh diri merupakan perbuatan terkutuk yang dilarang Allah. Pelakunya akan diazabkan Allah pada hari akhirat dan tiada sesiapa pun akan terlepas dari azabnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagaimana kita dapat memastikan keturunan kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang mempunyai keinginan untuk melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah? Jawapannya, kita perlu sentiasa bersabar dan bersyukur dengan setiap ujian, menjaga solat dan memelihara hati daripada perasaan yang tidak selayaknya sebagai hamba Allah. Individu Muslim perlu memantapkan ilmu tauhid dan keimanan agar cetusan keinginan bunuh diri tidak menjadi jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan duniawi. Setiap Muslim hendaklah sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kehidupan akhirat itulah yang abadi dan kekal selamanya. Dunia ini adalah medan ujian, sama ada kesenangan maupun kesusahan, untuk menentukan sejauh mana tahap keimanan dan kesabaran manusia ketika mengharunginya. Pelbagai bentuk ujian ditimpakan kepada manusia, sama ada dengan kelaparan, kesusahan hidup, bencana alam dan lain-lain lagi, sebagai menguji sejauh mana kita meletakkan pergantungan dan keredaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabarlah. Belum tentu ia suatu keburukan, malah setiap ujian dan dugaan hidup perlu dihadapi dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, sentiasalah hidup dalam berzikir, lebih-lebih lagi ketika berhadapan dengan ujian, kerana dengan berzikir akan hadir ketenangan hati serta menghilangkan kegelisahan jiwa, bahkan dapat mengelakkan diri dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 yang bermaksud, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Rawatlah rasa duka cita dengan amalan-amalan doa. Nabi SAW pernah mengajarkan beberapa doa yang masyhur kepada para sahabat radhiyallahu anhum bagi menghilangkan kesedihan dan duka cita. Antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW seperti mana direkodkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan
والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, penakut dan bakhil, lilitan hutang dan penindasan orang. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdampinglah dengan para alim ulama dan mengajukan sebarang permasalahan hidup kepada ahli keluarga yang terdekat, sanak saudara dan sahabat andai berbincang untuk mendapatkan nasihat dan panduan terbaik. Semua pihak perlu memainkan peranan penting dalam melibatkan diri, memberikan sokongan kepada individu yang berada di bawah tekanan hidup supaya tidak cenderung melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Oleh itu, pemimpin setempat, pimpinan setempat, agensi kerajaan, ketua masyarakat dan komuniti, badan NGO dan individu perlu tampil dengan usaha dan idea untuk membantu dan menyokong usaha dan program yang dijalankan oleh mana-mana pertubuhan dan organisasi agar perbuatan tindakan ini dapat dikekang sepenuhnya pada masa akan datang. Usaha dan tanggungjawab mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu untuk dilaksanakan secara bersorangan. Sebaliknya, menjadi tanggungjawab kita bersama, ibarat serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya ialah yang pertama, umat Islam hendaklah memantapkan ilmu akidah Islamiyah dengan meyakini bahawa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu tanda kurniaan darjat yang lebih tinggi kepada hamba-hambanya. Yang kedua, umat Islam perlu meyakini bahawa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara dan segala amalan perbuatan di dunia akan dihisap pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa membunuh diri adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Islam dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah berusaha mengambil langkah-langkah positif dalam menyelesaikan masalah kehidupan dengan merujuk kepada pihak yang berautoriti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفudin إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewangan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya azizu ya muntaqimu ya jabbar, Allahumma ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah,
Anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا صووا صفوفكم وترصوا. Teruskan saf dan rapatkan saf. Penuhkan saf yang di hadapan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق إنه لا يذل ولا يعز اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي مسجد الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله